Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Ada siapa yang bersama dengan Soleha pada tengah hari ni? Okey, boleh tolong share, boleh tolong kongsikan Soleha punya link page live pada hari ini, supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam, Nur Syahidah Hamidi. Thank you yang menemani dan join saya punya live pada hari ini. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah pada hari yang keempat pada sesi tahun 2024 ni. Alhamdulillah, Soleha live di page FTR Bidadari Solution ni. Alhamdulillah. Okey, anda boleh follow, anda boleh on notification live, follow dan set as favorite. InsyaAllah anda tak akan tertinggal. Hai, waalaikumsalam Ibu Hanam. Okey, Alhamdulillah. Boleh tolong share Soleha punya live sekarang ni, insyaAllah. Okey, sebelum tu jom sama-sama kita mulakan sharing ilmu pada hari ini dengan selawat dan juga doa, insya-Allah. Semoga kita semua beroleh barakah dan juga rahmat daripada Allah asbab mendengar majlis ilmu taman-taman syurga, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Nur Fatihah. Okey, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Hai, waalaikumsalam Kak Nur Syawirah. Okey, Alhamdulillah. Tajuk kita pada hari ini, pada sharing ilmu yang hari yang keempat, adalah tips bagaimana nak doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, thank you yang share, thank you yang set alarm. Okey, Alhamdulillah. Semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ramai orang setiap hari berdoa. Namun pernah tak terfikir kenapa doa kita sampai hari ni belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nak tak Soleha kongsikan kepada anda semua bagaimana tips kita nak doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah beberapa tips dan juga cara yang berkesan dan insya-Allah jadi doa yang mustajab. Ada caranya. Okey, nak kan? Okey, Alhamdulillah. Okey, setelah kongsikan serba sedikit mengikut pengalaman dan juga ilmu yang kita dapat daripada perkongsian serta pengalaman lalu. InsyaAllah dalam Al-Quran sendiri pun ada tips bagaimana doa dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ud'uni istajib lakum. Macam mana doa kita? Allah jawab doa kita. Allah perkenankan doa kita. Mesti ada cara dan adabnya, insya-Allah. Okey, first kali bila kita nak berdoa, pastikan kita dalam keadaan ready, dalam keadaan bersih, suci, menutup aurat, adab kita jaga, berpakaian lengkap. Ibarat kita nak menunaikan solat, kita jaga adab kita. InsyaAllah bila kita first kali kita jaga adab kita je, Allah akan lihat. Sebab Allah sukakan kecantikan. Allahu yuhibbu jamal. Allah sukakan kecantikan. So, bila kita cantik-cantik nak menemui Allah, kita jaga adab, menutup aurat, bersih, wangi, pakai telekung, pakai pakaian yang cantik-cantik. Tak perlulah orang kata, tak perlu gah, tak perlulah berberlian, diamond apa semua. Cukuplah dengan syarat bersederhana, menutup aurat dan kita dalam keadaan ready. Sebab ramai orang yang silapnya, dia menadah tangan, meminta doa kepada Allah, tetapi dia bagi sisa kepada Allah. Apa maksud bagi sisa kepada Allah? Sebab bila kita dalam keadaan tak ready, kelam kabut, sibuk dalam nak berdoa tu, solat pun macam robot kelam kabut kan. Nak angkat tangan, apatah lagi nak angkat tangan ready tu, nak meminta hajat dan doa kepada Allah tu dalam keadaan tak bersedia.
Tetapi andai kita tawajuh, fokus, khusyuk dan kita merendah hati, bersedia untuk meminta, mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah adab kita dengan Allah nombor satu. Sebab bukan adab kita dengan manusia je. Kita ada adab kita dengan Sang Pencipta. Kita ada adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam berdoa ada adab dia. Insya-Allah mulakan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Kita sambil kita memuji kepada Allah, memuji kebesaran Allah, sambil tu berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah Allah akan makbulkan doa kita dengan sangat mudah. Sebab kita humble. Kita ni adalah merendah diri, humble. Dan kita ni memang sememangnya hamba Allah yang kerdil, yang tak ada apa-apa. Apatah lagi kita ni nak minta macam-macam dengan Allah tetapi kita tak ready. Kita sombong, kita ego. Kita kena ready lah diri kita, sikap kita, nawaitu kita kena jelas lillahi ta'ala. Okey, yang seterusnya, bila kita nak doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah di sebalik doa-doa kita tu ada perantara yang menyampaikan dalam masa yang sama. Maksudnya apa? Dalam situasi kita ada hajat kan, contohnya sekarang musim exam peperiksaan kan, anak kita nak exam, ada berapa orang? Contoh ada 4 orang anak, 4 sekolah nak exam SPM, PMR, UPSR dan sebagainya, periksa akhir tahun, UPKK dan sebagainya. Kita dalam masa yang sama, kita mengajak berjemaah. Ajaklah mana-mana pusat tahfiz ke ataupun masjid-masjid anak yatim ke. Sebab di sebalik hati mereka yang bersih tu, kita sambil-sambil berjemaah dengan mereka, buat solat hajat, buat majlis bacaan Yasin, sama-sama buat Yasin Mubin dan sebagainya. Ataupun kita buat Formula 53 bersama-sama dengan anak tahfiz. Ketahuilah, hati mereka yang bersih, diri mereka yang menghafal Al-Quran ada di dalam dada, insya-Allah adalah perantara bagaimana nak doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yelah, kita ni pendosa, kita ni manusia biasa, namun dalam masa yang sama kita minta doa dan minta tolong dengan pihak lain, iaitu ustaz-ustazah, madrasah, tahfiz, insya-Allah. Sebab doa mereka, keinginan kita, hajat kita tu sama-sama kita buat berjemaah dengan mereka. Ini salah satu solusi lah. Sebab kadang-kadang kita tak tahu kan, doa siapa yang Allah kabulkan. Kadang-kadang doa ibu bapa kita call mak ayah kita kat kampung kan, minta doa mereka, kata mak, hari ni anak nak periksa ni, cucu mak nak periksa ni, siapa? Safiah, cucu mak nak periksa, mak tolong doakan ya. Sebab doa ibu tiada hijab. Kita sebagai ibu pun, kita sebagai ibu ke, bonda ke, umi ke, mama ke, mak ke, kita doakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Sebab doa kita ibu tiada hijab. Dan dalam masa yang sama, jangan lupa ibu-ibu spend masa bangun ke solat tahajud sepertiga malam, doakan untuk anak kita, buat solat hajat. Setiap Khamis malam Jumaat, lakukan bacaan Yasin, doakan khas untuk anak. Sebut nama anak. Kalau boleh, sediakan air kan. Ni adalah antara rutin turun-temurun keluarga Soliah dari Soliah kecil kan. Mak selalu buatkan air bacaan Yasin tu. Kita baca Yasin, satu keluarga duduk berjemaah, adik-beradik ke anak beranak kan. Baca Yasin, letakkan air tu. InsyaAllah habis je baca Yasin tu, minum seteguk 2 teguk, kemudian ambil air baca Yasin tu, letak kat tapak tangan, and then usap kat kepala anak, ubun-ubun anak tu. Bacalah doa, Ya Allah, Ya Hadi, Ya Alim, Ya Fatah, Ya Allah, Ya Rashid, Ya Kau berikanlah kefahaman, kefasihan, hati yang terang untuk anak aku menjawab periksaan dengan baik, lancar, dipermudahkan. Tips ni sangat-sangat berkesan. Sebab tu Alhamdulillah, Soliah adik-beradik semua belajar, majoriti dekat USIM lah, dan semua kos agama Islam, semua kos syariah, fiqh fatwa. So kami rutin ni mak buat dekat kami, anak beranak kan. And then Soliah pun Alhamdulillah boleh apply kat anak-anak kan. Anak-anak kita nak exam, kita buat air bacaan Yasin tu. Ataupun kita sendiri pun kalau masak kan, boleh masukkan sedikit air bacaan Yasin tu dalam masakan, nak basuh beras ke. InsyaAllah semua tu sangat-sangat membantu. Yelah, kita dalam masa yang sama ada rutin-rutin yang kita lakukan, usaha kita. Usaha marketing langit kita kena 200%, dan usaha marketing bumi kita, iaitu teknikal dan sebagainya, ulang kaji pelajaran, tuition dan sebagainya, itu 100%. Dan 200% ni, kenapa 200%? Sebab Allah
Allah takkan menggerakkan walau sesuatu tu tanpa keizinannya. Takkan bergerak walau satu kecil zarah, walau sezarah takkan bergerak tanpa keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu minta pertolongan Allah, insya-Allah rendahkan hati. Kita nak tips di doa dimakbulkan Allah, nak hajat dimakbulkan Allah, insya-Allah minta sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang seterusnya, tips untuk doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita dalam kita nak mendoakan seseorang lah, contohnya doakan dia senyap-senyap tanpa dia ketahui pun. Ini adalah yang paling orang kata tips yang paling power lah. Sebab kadang-kadang kan orang nak tahu, aku doakan kau, kau tak ucapkan terima kasih kat aku ke? Sebaik-baiknya doa yang paling baik adalah bila kita doakan seseorang tanpa dia ketahui pun. InsyaAllah. Yang penting Allah tahu. Allah Maha mengetahui. Jangan kita risau. Doa kita ni tak ada siapa yang tahu. Cukuplah perantara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu adalah lebih baik dan kita yakin tawakal kita 100% hanyalah kepada Allah. Dan jangan lupa bila kita minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tips yang paling power adalah bila mana kita yakin 100% dan percaya bahawa doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita ketahui doa tu jelas. Doa tu untuk apa? Sebab kadang-kadang kan ada yang bertanya, Solehah, macam mana ya? Ada doa tu dalam bahasa Arab. Tapi saya tak faham lah. Saya tak pandai cakap bahasa Arab dan saya tak tahu pun maksud doa dalam bahasa Arab tu. Kita kena faham. Bila kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, doa dalam bahasa Arab ke, doa dalam bahasa Melayu ke, doa dalam bahasa Jawa sekalipun, kita kena tahu Allah itu Maha mengetahui. Persoalannya dekat sini, bila kita berdoa tu, adakah kita yakin? Adakah kita faham doa apa yang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita kata kita nak pergi umrah, tapi kita sendiri tak jelas. Aku nak pergi umrah untuk apa? Aku nak buat umrah, nak pergi sana untuk apa? Tetapi andai kita jelas nawaitu kita tahu apa yang kita minta. Sebagai contoh, kita nak keluarga bahagia, kita minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu apa yang kita minta dan kita yakin serta percaya dengan apa yang kita minta ni akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saat yang tepat, tak lewat, tak lambat, insya-Allah tepat pada waktunya. Kuasa yakin ni sangat-sangat powerful. Tapi bila kita berdoa, kita sendiri tak yakin macam mana? Kita sendiri tak tahu apa yang kita minta. Silapnya orang pada hari ni, dia baca doa dalam bahasa Arab, tapi satu apa patah perkataan pun dia tak faham dalam kalimah bahasa Arab tu apa yang dituturkan. Silaplah dekat situ. Lebih baik dia berdoa dalam bahasa Melayu yang dia faham dan dia yakin apa yang dia minta tu betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah lebih power daripada kita berdoa tapi kita baca dalam tulisan bahasa Arab tapi kita tak faham langsung apa maksudnya. Rugilah. Sama juga dengan baca Al-Quran. Baca Al-Quran lebih baik kalau kita baca Al-Quran tu, kita faham setiap maksud ayat Al-Quran tu. Setiap patah ayat Al-Quran tu kita tahu firman Allah tu Allah sebutkan apa. InsyaAllah tak apa, step by step belajar. Mana-mana yang sedang struggle, yang sedang berusaha untuk menambah baik kehidupan lebih baik, tak apa. Slow-slow namun kita ada usaha untuk berubah dan berhijrah ke arah yang lebih baik. Betul lah, Kak pun selalu baca Melayu kan. Sama juga dengan niat. Niat solat kan. Kalau kita angkat takbiratul ihram, kita tak hafal yang bahasa Arab. Boleh ke lafazkan niat dalam bahasa Melayu? Boleh. Yang penting niat solat tu kita lafazkan, rukun qauli, kita sebutkan. InsyaAllah Allah tu Maha mengetahui. Allahu ya alim. Allah pasti tahu. Apa yang kita cakap ni dalam bahasa lain sekalipun, Allah tu Maha mengetahui. Yang penting kita yakin dan penghayatan kita tu 100%. Sebab bila kita berdoa, lagi power kalau kita berdoa tu kita merintih, merayu hanya kepada Allah sampai keluar air mata. Lagi deep terasa dekat hati, itu adalah yang paling power. Sebab tu ramai yang tanya, macam mana nak capai doa tu? Doa yang penuh penghayatan. Sebab tu kita kena cari masa yang sesuai. Contoh nak me time dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Cari satu masa yang lapang, yang hening, yang tak ada gangguan, yang anak-anak dah tidur, tak ada siapa-siapa kacau, tak ada bising-bising suasana harian.
Contoh pukul 2 pagi ke 3 pagi ke 4 pagi ke waktu hening kan. Kita ambil masa me time dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah waktu tu nak nangis ke, nak merayu ke, nak memohon ke, nak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat sesuai. Dan kita sendiri rasa seronok tau. Rasa seronok, ya Allah, lapangnya hatiku. Tak ada gangguan. Tak ada gangguan, kita nak minta, nak merayu, nak bercerita, nak meluah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa sangat. Rasa dan rasa bebanan tu hilang. InsyaAllah. Dan sejadahlah tempat kita. Ambil masa spend, lakukan solat taubat, istighfar banyak-banyak sebab kita kadang-kadang tak tahu kan. Hari-hari buat dosa, tapi macam mana nak cuci dosa tu? Hari-hari lakukan dosa dalam sedar dan tak sedar, macam mana nak hilangkan, nak kelorok hati tu? InsyaAllah, banyakkan amal, zikrullah kita, selawat kita, jaga. InsyaAllah hati kita akan tenang. Waalaikumsalam Bella sayang. Bella okey ke? Bella sihat? Lambat denda ya. So, kita nak berdoa ni ada adab, ada cara dia dan yang penting kita yakin kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah je. Mudah je insya-Allah dan ud'uni istajib lakum. Allah akan perkenankan doa hamba-Nya tepat pada masanya dan insya-Allah bila kita dah ready, Allah bagi mengikut kesesuaian waktu yang kita dah ready. Sebab kadang-kadang kita kata kita nak pergi umrah tahun ni. Tapi tiba-tiba ada anak kecil kan. Ada anak kecil. So Allah tahu saat yang tepat bila engkau sesuai pergi umrah. Adalah waktu bila baby dah besar sikit. Contohnya. Contoh situasi lah. Sebab Allah tu maha mengetahui. Allah is the best planner ever. Jangan kita risau. Perancangan Allah selalunya yang paling baik. Kalau Allah tak makbulkan sekarang, mungkin Allah akan makbulkan nanti, bulan seterusnya, tahun seterusnya. Yang penting kita tak berhenti berharap dan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan give up. Dalam hidup kita jangan ada istilah give up. Kalau kita give up, macam mana? Kita kata kita nak minta doa dengan Allah tapi cepat sangat kita putus asa. Kita kata baru dah berdoa baru sekali, dua kali dah give up. Nabi Ayub, Nabi Ayub kan, Nabi Zakaria nak anak kan, berpuluh tahun. Lepas umur 70 tahun baru Nabi Zakaria dikurniakan anak. Betapa Allah tu bagi saat yang tepat dan Allah tahu bila saat tepat tu yang akan berlaku. Sebab tu kita sebagai hamba ni, kalau doa masih belum dikabulkan Allah, jangan marah. Jangan marah Allah, jangan buruk sangka. Keep sabar, teruskan dan insya-Allah orang yang sabar itu akan dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. So teruskan berdoa setiap hari, ikhlaskan hati. Sebab ramai yang tanya, macam mana ya nak tahu kita ni ikhlas ke tidak? Bila kita ikhlas berdoa, sampaikan kita dah tak mengharap apa-apa dah. Kita hanya berserah total hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ujian macam mana pun, kita terus keep istiqamah beramal. Bukannya bila kita mengharapkan sesuatu balasan kan. Tiba-tiba kita dah tak nak buat amal tu sebagai contoh sedekah ke wakaf ke. Contoh kita nak join kontes tapi Allah tak takdirkan kita dapat cabutan tu. And then kita pun tak nak buat wakaf. Kita pun tak nak bersedekah dah. Nah itu kita apa? Sebab tu luruskan niat kita, betulkan hati kita. Allah uji sikit kita dah back kepada niat kita dah tak betul. Niat kita dah goyah. Apalah salahnya kita tu jaga niat istiqamah beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah bagi rezeki kat kita terlampau luas, terlampau banyak. Kenapa kita dah nak berhenti dan nak give up? Sama-sama kita muhasabah diri. Pesanan ni untuk diri solehah juga insya-Allah. Sama-sama kita perbaiki diri ke arah yang lebih baik. Ada soalan tak? Ada soalan tak nak tanya? Macam mana doa dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana tips supaya hati kita tenang ke? Macam mana nak istiqamah beramal ke? Kalau ada soalan boleh type kat bahagian komen. Betul, rugi give up. Sedangkan Allah lagi sikit je. Lagi sikit je Allah nak bagi. Tapi sebab kita give up, terus tak dapat apa. Rugilah. Malah kita bersangka-sangka buruk dengan Allah. Na'udzubillah min zalik. Moga kita tak tergolong dalam golongan yang macam tu.
Thank you Ibu Hanum tuliskan learning point. Alhamdulillah. Siapa-siapa yang lambat masuk tu nanti boleh relive ke, boleh tengok ke. InsyaAllah. Sebab bila kita doa tak dimakbulkan ni, Allah nak kita berusaha lagi. Allah nak kita ni tambah lagi amal. Allah nak kita istiqamah beramal. Allah nak test tengok kita betul ke? Betul ke dia buat kerana aku? Betul ke hati dia ikhlas beramal tu kerana aku? Andai betul kita ikhlas, kita fokus, kita tak berkira, insya-Allah kita akan lakukan non-stop. Kita akan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala sampai habis, sampai menutup mata. InsyaAllah. Sabar. Sabar itu separuh daripada iman. Jangan kita give up dan jangan berhenti. InsyaAllah. Sambil-sambil tu kan, contoh kalau ada hajat kan, sambil-sambil buat sedekah, sambil-sambil buat wakaf. Contoh nak settle amanah, nak settle hutang. Sambil buat wakaf tu niatkan, Ya Allah, sahaja aku berwakaf kerana Allah Ta'ala. Ya Allah, semoga wakafku, sedekahku ini dapat menyelesaikan amanah serta hutang yang tertunggak. Kau permudahkanlah, Ya Allah. Sebab kalau anda baca buku FTR, dalam buku FTR ada formula sifar hutang. Di mana formula ni sangat-sangat proven sukses. Di mana dah bantu ramai orang yang ada masalah hutang. Bila dia apply formula sifar hutang ni dengan cara sedekah 10% daripada nilai hutang tu, insya-Allah, Allah tu bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Tahu-tahu dah settle. Tahu-tahu orang halalkan hutang. Tahu-tahu orang kata, oh tak apa, dah settle dah. Kira halal, 0.0%, tak ada lagi hutang dah. Tak ada lagi dah, halal dunia akhirat. Sama-sama kasih juga. Semoga sharing ilmu pada hari ini bermanfaat untuk semua, insya-Allah. Okay, thank you yang bersama dari mula sampai habis. Thank you juga kepada semua yang join dan komen di bahagian komen, yang sharekan Soleh punya live pada hari ini. Semoga Allah memberkati kalian dunia akhirat, dan Soleh doakan agar dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala hajat, insya-Allah. Kita tak ada apa-apa melainkan dengan semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sama-sama Nurul Nabila. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih semuanya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.